Dan hadis seumpama ini banyak. Dengan lafaz ini dan seumpama ini maknanya banyak. Iaitu setiap anak Adam dimakan oleh bumi kecuali ajbaz zanab. Ajbaz zanab, satu bahagian yang kecil sangat daripada setiap manusia itu. Daripadanya lah manusia diciptakan, dijadikan, dan daripadanya juga akan dicantumkan semula tubuh manusia. Itu asasnya. Kalau berdasarkan hadis yang umum ini, maka semua termasuklah nabi-nabi, tak ada kecuali. Setiap anak Adam itu termasuklah nabi-nabi. Cuma ulama kecualikan itu, dia kata tak, memang hadis ini umum untuk orang lain, tapi ada beberapa golongan yang dikecualikan, termasuklah Nabi SAW dan nabi-nabi yang lain. Tapi dia taksiskan umum ini dengan apa? Dengan ayat Quran ke? Tak. Dengan hadis. Hadis mana? Hadis ni. Tak boleh gila dua ni ya hadis. Gimana pun sanak dua ni. Mesti ada Abu Darda ataupun Aus bin Aus. Dan kalau riwayat Aus bin Aus, rawi dia lagu ni. Panjang pendek je. Panjang pendek ke bawah lagi tu. Di atas ni orang tulis. Dan kalau kita nak taksiskan sesuatu hadis, hadis umum nak taksis boleh, tapi hadis setara ni tak boleh nak taksiskan hadis yang kuat, tak boleh. Kaedah taksis dia kena tahu juga kaedah taksis. Kaedah taksis, misalnya kita kata Nabi SAW bersabda, inna ma'asyiral anbiya la nurath ma tarakna sadaqah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Dalam Quran sebut. Kalau nak kira dalam Quran tu, semua anak boleh terima pusaka daripada ayah berdasarkan Quran, termasuklah Nabi. Itu umum, ayat tu umum. Tetapi ulama-ulama kata tak, Nabi tak termasuk dalam hak tu. Anak cucu Nabi ke bini dia, siapa-siapa kau boleh terima pusaka sepatutnya. Kalau orang lain, hubungan tu boleh menerima pusaka, tapi Nabi tak boleh. Sebab apa? Ada hadis tadi, inna ma'asyiral anbiya la nurah ma tarakna sadaqah. Ada hadis tu. Hadis itulah yang mentaksiskan ayat Quran tadi. Boleh, hak tu boleh. Sebab hadis tu setara mana? Tinggi hadis itu. Bukan sekadar sahih, tapi mutawatir mengikut ulama. Tinggi, boleh. Boleh taksis. Tapi kalau hak ni nak taksis hak tadi, tak boleh. Tak gerak. Rebah dia sendiri. Dia nak tolak rebah hak ni, hak tadi kullu bani Adam ta'kuluhu al-ard illa ajbaz zanab tadi, tak boleh, tak boleh. Tak gerak. Hadis setara ni tak boleh. Hak kata tak makan tubuh Nabi ni, banyak-banyak ada hadis setara ni. Tak lebih. Dhaif belaka. Bila dhaif, dia tak boleh taksiskan hadis tadi. Hak sahih, hak dalam Muwatta', dalam Bukhari, dalam Muslim. Umum. Tapi tidak ada kemungkinan Allah SWT nak memuliakan Nabi-Nabi dia jadi tak makan. Ada kemungkinan, tapi nak buat akidah tak boleh. Tu je ada ayatnya. Akidah tak boleh. Lepas tu kita kata, kalau hadis ini sahih, boleh jadi akidah dah. Tidak semua sepakat ulama. Nak jadi akidah ni sama ada Quran yang qat'iyyut thubut dan qat'i dalalahnya. Itu akidah. Mesti benda tu kena diyakini dari segi ada je. Misalnya Quran, tak payah sana Quran ada. Memang benda ni ada dalam Quran. Katakanlah sesuatu, satu perkara ada dalam Quran, boleh terima. Tapi selagi dia kena dalalah dia tu, makna dia tu qat'i ke tidak. Kalau makna dia tu macam-macam lagi boleh makna. Kalau tidak qat'i tak boleh lagi. Dia kena qat'i dalalah pula, baru jadi akidah. Dua perkara, qat'iyyut thubut, qat'iyyud dalalah. Begitu juga hadis. Hadis ni kena sana. Nak qat'i thubut dia kena mutawatir. Kalau tidak qat'i, zanni saja thubut dia, walaupun hadis sahih. Kalau selagi dia tu ahad, zanniyut thubut orang panggil, bukan qat'iyyut thubut. Itu kalau hadis. Dia kena mutawatir, baru qat'iyyut thubut. Sekarang kena ada. Sekarang lagi qat'iyyud dalalah. Makna dia tu kena jelas, terang, diyakini dengan penuh, baru boleh. Sebab itulah kebanyakan ulama mengatakan hadis hak boleh dijadikan landasan akidah
ialah hadis sahih yang mutawatir. Kalau hadis ahad walaupun sahih tak boleh. Tapi sebahagian ulama mengatakan boleh juga hadis ahad pun asalkan sahih jadi akidah. Boleh. Hak lain pun dia tak sekerah sangatlah. Hak tadi golongan yang pertama tak seterima. Tapi golongan yang kedua kata tak boleh. Asalkan hadis ahad itu sahih. Asalkan hadis ahad itu sahih, boleh terima, boleh dibuat sebagai akidah. Tetapi akidah setara mana? Furu' akidah orang panggil, bukan usul akidah. Setara tu je kedudukan dia. Furu' akidah, bukan usul akidah. Furu' akidah. Furu' ni boleh khilaf lagi. Kalau orang berbeza pendapat, tak boleh kita kata dia tidak ahli sunnah, kau dia tidak Islam, kau jauh. Lagilah tak boleh nak kata, tak boleh. Kalau berbeza dari segi furu' akidah. Hak usul akidah, kalau berbeza, barulah jadi lagu lain. Kalau furu' akidah tak. Dengan sebab itu kita tengok Imam Bukhari mengatakan Tuhan ada suara, Tuhan ada rupa, dah ramai hak lagu tu, hak pendapat lagu tu. Dulu semasa dalam di kuliah Bukhari sudah kita bincang dah tu. Tetapi rupa yang tidak menyerupai makhluk, rupa yang layak dengannya, suara yang layak dengannya, tidak menyerupai makhluk. Sebab apa? Sebab ada dalam hadis. Hadis itu sahih, jadi akidah. Tapi akidah furu' akidah. Sedangkan orang Asy'ariyah dia tak terima hak tu. Tuhan ada suara, kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, kata dia. Asy'ariyah Maturidiyah tak terima. Tapi bolehkah Asy'ariyah mengatakan sesat golongan hak terima? Tak boleh. Tak bolehkah berbeza pendapat? Boleh, boleh berbeza pendapat. Sebab apa? Sebab ini furu' akidah. Itu benda je kalau kita kena tengok benda. Hadis ini penting sangat. Kita boleh tahu beza pendapat gini-gini, hak ni apa ya? Masih lagi ahli sunnah. Padahal dia berbeza dalam perkara yang hak ni kata tak boleh, hak ni kata boleh pula. Apa yang jadi masih lagi ahli sunnah? Sebab yang khilaf tu dalam furu' akidah. Furu' akidah ni dia kena sekurang-kurangnya ni, iaitu hadis yang sahih. Walaupun ahad, sahih. Hak tu. Dan benda tu berkait dengan akidah. Furu' akidah, bukan usul akidah. Tapi ulama yang tak saya terima, dia tak saya pakai lagi. Itu hadis ahad, kata dia, bukan hadis mutawatir. Kita nak pakai tu sebab dia tak saya pakai. Asy'ariyah dia tak saya pakai. Padahal ada hadis. Ada hadis terang dalam Bukhari ke apa. Apa dia tak saya pakai? Sebab tak cukup syarat nak buat akidah, kata dia. Dia kena qat'iyyut thubut dan qat'iyyud dalalah. Hak tadi balik kepada kaedah tadi. Baik, kalau kita terima hak tu, bagi orang yang terima kata boleh buat landasan hadis sahih, ahad asalkan sahih, boleh buat landasan akidah dah, furu' akidah. Hak ni kita nak masuk dalam furu' akidah, tak boleh. Sebab apa? Sebab hak ni dhaif. Tak boleh. Tak jadi akidah juga. Hak ni tak jadi akidah. Lepas tu kita nak ukur seseorang ni Tuhan terima, bahaya tu juga ada bahaya. Kalau seseorang tu hafal Quran misalnya, seorang tu mati syahid, tiba-tiba tubuh dia hancur, kita nak kata kan Tuhan tak terima apa? Tak betul ke syahid dia tu? Niat dia tak molek ke hafal Quran? Boleh jadi timbul, bukan-bukan. Itu tidak menjadi pengukurnya, bukan penentu. Kalau seorang tu hancur lebur. Adakah kita boleh buat kesimpulan dia ni tak molek? Sebab setengah ulama dia kata kalau dia tu hafal Quran sungguh molek, baguslah. Bagus sungguh. Alim, lepas tu beramal dengan ilmu dia, sungguh tak makan. Kalau makan, kalau hancur, apakah kita boleh kata dia tidak beramal? Kita boleh buat kesimpulan gitu? Tak ikhlas? Tak boleh. Tak boleh buat kesimpulan gitu, bahaya tu. Dan apakah kita boleh buat kesimpulan? Setiap yang kita jumpa dalam tanah tak hancur tu, maka dia mesti orang molek. Boleh kau buat kesimpulan begitu? Sedangkan benda ni banyak bergantung pada keadaan bentuk bumi, keadaan geografi, bergantung pada hak tu juga. Tak boleh. Kalau kita tebal pegang, bahaya juga. Tetapi hak masalah Nabi-Nabi surah kepada Allah lah. Masalah kata diberi rezeki mereka itu hidup hayat itu hayat barzakhiyah, bukan hayat seperti kita ni. Kalau dia dapat rezeki, kita terima tu dalam Quran ada, terimalah.